Baik, fokus perkembangan dari negeri di bawah Bayung. Kerajaan negeri terima 1.79 bilion ringgit hasil cukai jualan negeri produk petroleum. Terus langsung bersama Anisia Dulus di Kota Kinabalu. Silakan Anisia. Ya, Alif, kerajaan negeri telah menerima 1.79 bilion ringgit hasil cukai jualan negeri CJN bagi produk petroleum setakat 28 November lalu. Timbalan Menteri Kewangan II, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, kerajaan negeri juga sedang meluaskan kutipan cukai untuk produk petroleum urea dan amonia sebagai kutipan cukai tambahan. Kita harapkan sedikit sebanyak walaupun sumbangannya tidaklah terlalu banyak, tapi secara perlahan-lahan bila industri itu berkembang, ia akan dapat menghasilkan kita cukai tambahan kepada negeri Sabah. Datuk Masidi mewakili Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Haji Jinor menjawab soalan adun dilantik Datuk Seri Panglima Yong Teck Lee mengenai jumlah cukai jualan negeri diterima bagi sektor minyak dan gas sempena persidangan DUN Sabah di Kota Kinabalu. Sementara itu, seramai 15,554 belia di negeri ini telah mendapat pekerjaan melalui pelbagai program dilaksana Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi KSTI dengan kerjasama Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso sepanjang tahun ini. Menterinya Datuk Yaakob Khan berkata antara program dilaksana ialah Sabah Talent Entrepreneurship STEP di bawah Jabatan Pembangunan Sumber Manusia yang berjaya memberi pekerjaan kepada 60 lepasan sekolah dan belia. Selain itu, program Pitch Borneo yang melahirkan 1,300 usahawan dan siri jelajah Karnival Kerjaya berjaya menempatkan 1,390 belia dengan majikan. Jelasnya, KSTI juga menyediakan platform Sabah Job di bawah JPSM dan My Future Jobs yang dikendalikan Perkeso disertai 6,712 majikan seluruh Sabah menawarkan 84,078 peluang pekerjaan. Ketujuh, melaksanakan program upskilling for deep tech and future skill melalui Sabah Skill Training Center atau SSTC. Seramai 533 orang peserta program ini telah mendapat pekerjaan. Di samping itu, SSTC telah melatih seramai 1,014 belia untuk program peningkatan kemahiran. Beliau menjawab soalan adun silam Dumi Pangeran Masdal mengenai perancangan kerajaan negeri bagi mengatasi masalah pengangguran dalam kalangan lepasan sekolah yang tidak berpeluang melanjutkan pelajaran ke pengajian tinggi. Sementara itu, Menteri Tugas-Tugas Khas dan Penyelarasan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif memberitahu kerajaan negeri telah memperuntukkan lebih 248 juta ringgit untuk 1,969 projek penyelenggaraan dan baik pulih sekolah di Sabah sejak tahun 2020 hingga 2022. Bagaimanapun, keperluan tersebut dijangka meningkat tahun depan dan peruntukan sedia ada tidak dapat menampung keperluan semua 12,967 sekolah di negeri ini. Jabatan Pendidikan atau Pejabat Pendidikan Daerah perlu merancang dan menyusun keutamaan dalam menguruskan peruntukan yang ada. Tuan Speaker, secara lazimnya pihak sekolah memohon peruntukan penyelenggaraan melalui PPD. Namun usaha pihak sekolah memohon dengan wakil rakyat masing-masing adalah inisiatif sekolah. Setakat ini, peruntukan 12,6 juta ringgit menerusi bantuan Ehsan Sekolah Sabah Bisbah telah memberi manfaat kepada 1,500 sekolah melalui bekalan alat kelengkapan seperti mesin pencetak dan projektor multimedia. Datuk Dr. Muhammad Arifin menjawab soalan adun liawan Datuk Anwar Ayub mengenai peruntukan disediakan kerajaan berkaitan penambahbaikan kemudahan di sekolah. Sementara itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC telah melaksana 138 projek jalur lebar satelit di negeri ini. Sebahagian projek berkenaan telah siap dan beroperasi sejak April lalu dan selebihnya dijangka siap secara berperingkat pada penghujung tahun ini. Menurut Pembantu Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Rudi Awah, kementeriannya turut memasang kemudahan internet teknologi satelit VSAT di 24 lokasi manakala 300 VSAT akan dipasang tahun depan. Datuk Rudi mewakili Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Yaakob Khan menjawab soalan adun kepayan Jenny Lasimbang mengenai usaha yang diambil KSTI bagi memastikan talian internet lancar di kawasan luar bandar. Dalam pada itu, Datuk Rudi memaklumkan
peratusan liputan 4G di kawasan berpenduduk meningkat kepada 88.06% sehingga suku pertama tahun ini di bawah Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Sementara itu, Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP Sabah, Datuk Muhammad Hamsan Awang Supahin, memberitahu kerajaan memandang serius penglibatan wanita dalam takbir urus ketua adat dan akan memastikan lebih ramai penglibatan golongan berkenaan bagi sesi akan datang. Kementerian saya telah melantik seramai 288 orang ketua adat wanita bagi sesi 2020 hingga 2023. Jumlah ini merupakan peningkatan sebanyak 7.6% berbanding hanya 266 ketua adat wanita bagi sesi 2018 dan 2020. Datuk Muhammad Hamsan berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan adun kepayan Jenny Lasimbang berkenaan kuota dan latihan bagi kaum wanita agar lebih ramai menjadi ketua adat. Pelaksanaan projek bekalan air luar bandar BALB Loji Air Bengawan Membakut kini berada pada peringkat akhir semakan reka bentuk terperinci. Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Limus Juri berkata proses perolehan dijangka akan dilaksana tahun depan setelah perincian reka bentuk dan dokumen perolehan dimuktamadkan. Datuk Limus mewakili Menteri Kerja Raya Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin menjawab soalan adun Bengawan Dr. Daud Yusof mengenai status loji air di kawasan Ululu Magar Bengawan sempena persidangan Dun Sabah di Kota Kinabalu. Sementara itu, Kementerian Belia dan Sukan KBS Sabah akan membuat kajian menyeluruh mengenai pembinaan kompleks sukan daerah Telupid selepas menerima dokumen kelulusan daripada Jabatan Tanah dan memajukan peruntukan mengenai perkara tersebut. Pihak kementerian belum lagi menerima dokumen kelulusan tanah sebesar 20 ekar untuk tujuan pembinaan sebuah kompleks sukan. Pihak kementerian akan membuat kajian menyeluruh mengenai pembinaan sebuah kompleks sukan Telupid selepas tanah yang sesuai diperolehi. Pada masa ini, kementerian saya sedang menumpukan perhatian kepada penyiapan kompleks sukan Tuaran, kompleks sukan Tongot dan kompleks sukan Kota Marudu yang sedang dalam pembinaan. Pembantu Menteri Belia dan Sukan Sabah Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi menjawab soalan adun Telupid Johnny Bonje Kurum mengenai perancangan KBS Sabah untuk membina kompleks sukan di daerah Telupid. Sementara itu, Pembantu Menteri Tugas-Tugas Khas dan Penyelarasan Datuk Fairuz Rendan ketika mewakili menterinya, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif memberitahu penyelarasan untuk mengatasi isu kekurangan guru di Sabah melibatkan bidang mata pelajaran tertentu seperti bahasa Inggeris dan matematik masih dalam perancangan kementerian. Selain itu, perancangan pewujudan pusat pendidikan berkonsep bidang minyak dan gas bagi jangka masa panjang membekal tenaga pakar tempatan juga dalam pertimbangan kementerian. Statistik Jabatan Pendidikan Negeri menunjukkan penempatan guru baharu di sekolah rendah ialah 788 orang pada tahun 2020, 852 orang 2021 dan 1.902 orang bagi tahun ini. Datuk Fairuz berkata demikian ketika menjawab soalan adun Banggi Muhammad Muhammarin. Sementara itu, kerajaan telah menyalurkan peruntukan 8 juta ringgit bagi menaik taraf jalan sepanjang 106 km di kawasan projek Lembaga Industri Getah Sabah LIGS. Bagi Dun Liawan, peruntukan yang terhad menyebabkan LIGS hanya mampu menaik taraf jalan ladang di Kampung Menyinipir sepanjang 10.29 km melibatkan peruntukan RM660,850. Menurut Pembantu Menteri Pertanian dan Perikanan Hendros Anding, LIGS juga merancang untuk menaik taraf jalan ladang di Kampung Kitung sepanjang 7 km melibatkan peruntukan RM525,000. Beliau mewakili Menteri Pertanian dan Perikanan, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan, menjawab soalan adun Liawan Datuk Anwar Ayub mengenai rancangan kerajaan untuk menaik taraf jalan pertanian dalam Dun Liawan. Dalam pada itu, Hendros memaklumkan pihaknya akan memohon peruntukan di bawah kajian separuh penggal RMK 12 tahun depan untuk menaik taraf jalan ladang di Sabah. Sementara itu, Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat melalui Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am telah membangunkan satu sistem baharu permohonan bantuan kewangan secara dalam talian di pautan jpka.sabah.gov.my yang akan beroperasi 1 Januari depan.
Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Flavia Eng mewakili menterinya, Datuk Syahilmi Yahya menjawab soalan Adun Bongawan, Dr. Dard Yusof mengenai inisiatif dan bantuan yang diberikan kepada warga emas, keluarga daif dan miskin tegar di Sabah. Sementara itu, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan bersama Majlis Daerah Keningau sedang mengenal pasti lokasi sesuai bagi perancangan pembangunan PPR baharu di daerah berkenaan. Melalui perancangan pembangunan tersebut akan memanfaatkan 9 koloni setinggan melibatkan 856 buah rumah daripada 1,725 keluarga. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Isnin Aliasni mewakili menterinya Datuk Seri Panglima Masidi Manjun menjawab soalan Adun Liawan, Datuk Anwar Ayub dalam sesi soal jawab persidangan DUN Sabah ke-16 di Kota Kinabalu. Persidangan Pelancongan Dunia WTC 2022 berjaya menghimpunkan 1,000 perwakilan dari lebih 60 negara bagi memulihkan semula sektor pelancongan selepas pandemik COVID-19. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, WTC 2022 adalah platform terbaik menangani masa depan pelancongan sekaligus memulihkan industri pelancongan di negeri ini. Datuk Masidi berkata demikian dalam ucapan ringkas sempena Majlis Makan Malam Persidangan Pelancongan Dunia WTC 2022 di Kota Kinabalu. WTC merupakan persidangan eksklusif anjuran Malaysia dengan kerjasama Pertubuhan Pelancongan Dunia yang diadakan setiap 3 tahun. Kali ini WTC 2022 anjuran bersama Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia dengan kerjasama Pertubuhan Pelancongan Dunia serta Kerajaan Sabah bermula 28 November hingga 30 November ini. Baik, sekian paparan dari Sabah. Untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negeri, kembali bersama Alif. Alif, silakan. Ya, baik, terima kasih Anisha.